Assalamualaikum. Today kita nak masuk subtopik yang seterusnya, iaitu application of integration. Dalam application of integration ni ada beberapa subtopik. Okay, so pertama sekali kita nak tengok area under the curve. Okay, ada beberapa case dalam area under the curve ni. First kali kita tengok case yang pertama, bila kita nak cari area between the curve and the x-axis. Maksudnya nanti soalan dia ada diberi curve y di mana between axis x lah. So dia duduk dia punya jarak tu, maksudnya range dia ialah di x-axis. Okay, so formula dia ialah area equals to integration of a to b y dx. So kita akan integrate y daripada a ke b. A ke b ni ialah nilai axis yang akan x-axis yang akan dia bagilah. Okay, so kita hanya perlu integrate, dan di sini kita panggil sebagai definite integral. Sebab apa? Sebab ada range. So jawapan dia akan dalam area. So area akan jadi square lah. Okay, so kita tengok example yang pertama. Find the area between the curve y equals to x square plus 1. Okay, and the x-axis between x equals to negative 1 and x equals to 2. Okay, so ini maksud dia between curve and the x-axis. Okay, so tengok balik formula dia. Formula dia di antara a ke b y dx. Okay, so kita sangat direkomendkan untuk sketch the graph. Sebab apa? Supaya kita dapat bayangkan apa yang kita tengah cari. Area under curve mana yang kita tengah cari. Okay, so tadi curve dia diberi y equals to x square plus 1. Okay, so graf x square plus 1 ialah graf kuadratik. So dia senyum lah, graf senyum. Okay, di mana dia ada minimum point. Okay, sebelum ni kita dah belajar kan macam nak lukis graf. So graf dia macam ni, dan diberi between x-axis iaitu negatif 1 ke 2. Okay, so kita nak cari area dekat sini lah, under the curve. Okay, so kita masuk je formula. Dalam formula, okay, nilai y iaitu function kita tu. Okay, so dapat integration of negative 1 to 2 x square plus 1 dx. Okay, so kat sini kita hanya perlu integrate x square plus 1. Okay, so integrate x square plus 1, kita akan dapat x cube over 3 plus x. Integrate 1 dapat x. Okay, lepas tu dia akan jadi definite integral, di mana daripada negative 1 to 2. Kat sini kita akan ambil yang y to negative 1 ni minus dengan yang masukkan semua nilai x sebagai 2, tolak lah minus. Okay, so ini cerita dia. Kita akan ambil yang besar lah, tolak yang kecil. Okay, so yang ni kita akan ambil x, masukkan nilai 2, minuskan dengan x, kita masukkan nilai negative 1. Okay, so kita dapat the answer is 6 unit square sebab area. So area bawah ni ialah 6 unit square. Okay, mudah aja kan. Case yang pertama, kalau diberi area untuk y di atas x-axis. Okay, next kita nak tengok case yang kedua, iaitu area between the curve and the y-axis. Okay, so kat sini yang akan jadi function atau subjek ialah x lah. So a dengan b ni ialah nilai axis dekat y. Itu je beza dengan case yang pertama. Okay, so kita tengok example yang pertama, iaitu find the area between the curve y square equals to x minus 1 and the y-axis between y equals to negative 1 and y equals to 2. Okay, kat sini
dia bagi still curve dia dalam Y lah, tapi nanti kita akan tukar X sebagai subject of the function. Okay. So macam biasa, kita akan lukis dulu graf, iaitu graf Y squared equals to X minus 1. Okay, so ni graf dia. Okay, di mana axis yang dia bagi ialah negative 1 to 2 di Y axis. Okay. So area yang dia nak ni, yang bahagian ni lah, bahagian daripada 2 ni ke negatif 1 ni semua under the curve. Okay. So kita akan masukkan Y squared plus 1 sebagai function untuk di integrate daripada negative 1 to 2 sebab dia bagi between Y axis. Okay, so X akan jadi subject, di mana Y square bawa 1 pergi sana akan jadi Y square plus 1. Okay, so kita integrate macam biasa. Y square plus 1 akan jadi Y cube over 3 plus Y. Okay, definite integral negative 1 to 2. So kita akan masukkan semua nilai 2 minus dengan semua nilai negatif 1 dalam Y. Kita akan dapat juga nilai yang 6 unit square. Okay. So beza case 1 dengan case 2 hanya kita punya subject dan juga kita punya axis. Yang case 1 tadi axis yang diberi ialah X, di mana case 2 axis yang diberi ialah Y. So awak punya function ataupun benda yang kita nak integrate tu dalam X lah. Kalau dia bagi axis dalam X, so awak punya function, okay, yang nak integrate tu akan dalam Y, subjek dia Y. Okay. Okay, so kita nak tengok case yang ketiga. Okay, case ni area bounded by 2 curve. Okay, kat sini dia ada bagi 2 curve. Kita nak cari area di antara 2 curve tersebut. Okay, so hint dia kat sini atas tolak bawah. Apa maksud atas tolak bawah ni? Okay, kalau kita ada 2 curve, okay, curve yang duduk di atas kita akan tolak dengan curve yang duduk di bawah sebab kita nak cari area kat tengah-tengah tu. Okay, tak apa, kita tengok soalan dulu example. Okay, find the area bounded by the curve Y equals to 3x square and Y equals to 6x. Okay. Okay, kalau kita ada area tadi tu, okay, kita lukis dululah graf kita. Okay, graf yang pertama iaitu graf linear Y equals to 6x. Okay, Y equals to 6x yang warna merah tu. Okay, graf kuadratik yang warna biru iaitu Y equals to 3x square. Okay, so area yang kita nak cari sebenarnya ialah dalam ni. Okay, so yang mana atas? Yang merah ni lah atas, yang biru ni bawah. So kita akan ambil, okay, atas ialah 6x. Okay, bawah ialah 3x square. Okay, so dua-dua pun Y kita nak cari sekarang ni, kita nak cari range dia ataupun nilai X daripada, kalau ni kat sini kita tengok dari sini kita tahulah ni berapa, tapi kat sini kita tak tahu berapa. Okay, kita bercari di sini kosong lah, di mana kita nak cari sekarang ni titik persilangan. Okay, kalau ingat lagi cara nak cari titik persilangan, kita akan samakan dua graf ni. Okay, so Y sama dengan 6x, Y sama dengan 3x, so Y sama dengan Y lah. So 6x sama dengan 3x square. So kita akan dapat, okay, bila kita factorize, kita akan dapat X kita sama dengan 0 atau 2. So maksudnya titik persilangan kat sini 0 dengan 2. Okay. Okay, so sini 0, lepas tu satu lagi titik persilangan ialah 2. Okay. Okay, then kita boleh terus integrate, di mana kita akan ambil apa? Kita akan ambil
area atas tolak dengan bawah. So kita akan ambil 6x minus 3x square. Okay, tadi tu kita buat sebab kita nak cari range dia. So kita dah dapat range dia dari 0 sampai 2. So kita just tulis kat sini je lah, 0 sampai 2. Okay, so kita integrate macam biasa. 6x jadi 3x square. Okay, sebab tadi jadi 6x square over 2 kan. So jadi 3x square lah. Okay, minus x cube. Sebab kat sini akan dapat 3x cube over 3. So jadi x cube je lah. Okay, so range dia daripada 0 sampai 2. Masukkan nilai 2 dan nilai 0 dalam x dan tolak. So kita dapat dia punya area ialah 4 unit square. Okay. Okay, so teacher harap semua faham lah setakat ni. Okay, so ni kalau dia bagi dua curve, ini kes yang ketiga. Okay. Okay, untuk kes yang keempat, kalau area bounded by two curve juga, tetapi dua curve ni dia bukan atas bawah, dia kiri kanan. Okay, so hint dia kita akan ambil yang kiri dan kita tambahkan yang kanan. Okay, so kita tengok dulu contoh. Okay, so kalau kiri kanan kita tambah, kalau atas bawah kita tolak. Okay, so kalau dia bagi dua curve iaitu y equals to 9x, y equals to 9 over x square. Okay, di mana dia dah bagi dah satu nilai x ni. Untuk yang x equals to 3, dia bagi dah nilai x equals to 3 and x exists. Okay, dia dah bagi satu nilai x. Nanti kita tengok dekat graf tu kat mana duduknya x sama dengan 3 ni. Okay, so macam biasa kita akan lukis graf dulu. Okay, so kalau kat sini kita tengok graf yang straight ni ialah graf y equals to 9x, iaitu linear graph. Where y equals to 9 over x square ni ialah nilai, okay, nilai apa? Nilai function untuk y. Okay, di mana y ni graf dia yang warna biru. Okay, so 3 akan duduk dekat sini. Maksudnya dia nak nilai x sampai 3. Okay, so kalau kita masukkan nilai 3 dalam x, kita dapatlah y. Okay, sampai sini je lah dia nak. Okay, so kat sini apa yang kita perlu cari ialah area bawah curve ni, start daripada 0 sampai kat sini, dan area daripada sini sampai sini. Okay, sebab apa? Sebab sini, okay, sebab apa? Sini yang dia nak dah daripada 3 sampai 0. Yang ni dia melibatkan curve tu, tapi yang ni dia melibatkan hanya curve ni je. Okay, so sebenarnya, okay, untuk cari area kiri dan kanan, okay, kiri tambah kanan, so kita ada y equals to 9x dengan y equals to 9 over x square. Okay, first kali apa-apa pun kita akan cari point of intersection. So point of intersection dia kat sini lah. Okay, nak tahu ni berapa nilai x dia. Okay, macam tadi juga kita akan samakan 1 dengan 2. So kita akan dapat x sama dengan 1. Okay, bila kita dapat x sama dengan 1, apa yang kita perlu buat ialah, okay, kita tahu dah lah range kita ialah 0, 1, 3. Okay, so kat sini dia akan pecah 2 lah. 1, y1 tambah y2, kiri tambah kanan. Okay, so kita akan ambil kiri, iaitu ialah a. Yang a ni lah, area a ni. Okay, tambah dengan area B. Okay, so kat sini untuk area A kita akan ambil y equals to 9x sebab dia melibatkan graf yang warna merah ni. So kita ambil function dia lah, 9 equals to 9x equals dia punya function equals to 9x. Okay, untuk 1, 2, 3 dia melibatkan curve ni. So kita akan ambil 9 over
x square, di mana kita akan integrate untuk A ialah daripada 0 ke 1, untuk B ialah daripada 1 ke 3. Okay. So kat sini akan berlaku dua integration definite integral, di mana yang satu daripada 0 sampai 1, satu daripada 1 sampai 3. So buat tolak masing-masing dan tambahkan kiri dan kanan. Kita akan dapat jawapan dia ialah 21/2 unit square. Okey, boleh faham ke? Untuk kiri dan kanan ni kita hanya perlu tahu dulu, first kali kita lukis graf. Okey, so kita tengok range dia, apa yang area under the curve yang dia nak, iaitu di bawah curve ni dengan curve ni. So yang A ni dengan B ni lah. So nak cari point of intersection, kita samakan Y dengan Y. Okey, so kita dapat 1. So sebenarnya 1 ni melibatkan curve warna merah. So kita masukkan 9x. Yang untuk B ni dia melibatkan curve warna biru. So dia ialah sebenarnya 9/x square. 1 to 3. Yang ni 0 to 1. Okay. So last kali untuk area, jawapan mesti dalam unit. Okay. Square. Okay, so itu sahaja untuk hari ini, iaitu tadi kita dah belajar macam mana nak cari area under the curve by using kita ada 4 case. Okay, di mana kita ada 4 formula lah. Okay, formula yang pertama, case yang pertama bila diberi curve dengan x-axis. Case yang kedua, curve dengan y-axis. Case yang ketiga, area bounded by 2 curve, di mana curve tu atas dan bawah. So kita akan ambil curve atas minus curve bawah. Dan satu lagi, case yang keempat ialah area bounded by 2 curve juga, di mana kita ada kiri tambah kanan, di mana kita akan ambil area yang kiri plus area yang untuk curve kanan. Okay. So teacher harap semua orang faham. Nanti teacher upload nanti teacher akan upload slide ni kat Google Classroom. So semua boleh tengok lagi example lain yang ada dekat dalam slide ni. Dan harap semua boleh teruskanlah dengan assignment yang teacher bagi.